Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi, dan pula hadirin hadirat dan kepada penonton-penonton semua yang dak mengikuti akan kita. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat dan rahmat pada kita. Sama-samalah kita dapat mari mengingati ke Allah, dapat kita saat itu menuju kepada arah Allah Subhanahu wa taala dan titah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-Nya yang duk mengingati kepada dia, yang duk ingat pada dia, yang duk menyebut akan dia, lagi pula duk ingatkan titah dia. Ini mana katanya hamba Allah yang Allah sangat-sangat sayangnya, dan Allah Taala sangat-sangat berikan rahmat dan berikan nikmatnya kepada hamba-hamba yang sentiasa duk mengingati dan sentiasa duk mengikuti dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, jadi kita nak masuk lagi bicara kita masalahnya ma'isyatuhu qabla al-bi'sah, yakni dibangkit akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum kehidupan Nabi, sebelum daripada Nabi saat itu jadi Nabi. Sebelum diangkat Nabi itu jadi Rasul dan jadi Nabi, apakah perkara yang berlaku dan apakah peristiwa yang ada pada Nabi, yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semalam malam kemarin itu kita royaknya Nabi saat ni pada masa dia tu dalam keadaan dia saat ni tu hidup sebelum daripada dibangkitkan jadi Nabi. Makna kata Nabi kita tak dapat sikit pun persakaan daripada ayahandanya. Nak dapat kok mananya? Kerana ayah dia tu mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaannya umur saat itu lebih kurangnya 2 bulan. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tidak dapat saka walaupun sikit pun, walaupun satu dirham, walaupun satu dirham, satu duit pun tak dapat daripada ayahandanya. Jadi alhamdulillah Nabi kita saat itu keadaan hidup sebelum daripada bangkit jadi Nabi dan Rasul. Makna kata tidak dapat persakaan sikit daripada bapa ataupun daripada tarikah peninggalan daripada ayahandanya. Dan pula keadaan dilahirkan Nabi dengan keadaan yatim piatu dan keadaan susah dan papanya. Apakah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi itu lagu ning diberanakkan keadaan yatim piatu, lagi pula dia saat itu papa, lagi pula duk menyusu pada Bani Sa'din, dan apabila dia sampai umur 15 sampai balik, maka dia terdapatlah satu pekerjaan ialah untuk memelihara dan pula meliharakan kambing ataupun jadi kemala kambing, duk pera dengan adik susu ataupun saudara perempuan susu dia, ialah dikatakan anak bagi Halimah As-Sa'diyah. Inilah dikatakan acib Nabi ataupun tugasan Nabi ataupun kerjaan Nabi sebelum daripada bangkit jadi Nabi dan Rasulnya. Apa kita tengok sini. Wa wujudul anbiya'i fi halit tajarrudi anid dunya wa masyaghiliha amrun la budda minhu. Dan bermula ada segala para Nabi. Ada segala para anbiya, para Nabi dan para Rasul ni fi halit tajarrudi, pada keadaan dia saat ni. Kelakuan Nabi ni sembunyilah semua Nabi. Tak kira Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, semua ni keadaan Nabi ni makna katanya kelakuan dia tu tersembunyi.
Nah, tersembunyi anid dunya, daripada dunia. Makna kata keadaan Nabi dan keadaan ada para Nabi pada kala kuat tersembunyi dan tersunyi dan terlepaslah ia daripada dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan satu-satu rasul sebelum daripada nak jadi nabi jadi rasul, golek ke orang panggil Allah Taala jadikan para nabi dan para rasul ni, golek ke dia tu terlepas dan pula tersunyi daripada dunia. Makna terzahid daripada dunia. Kita tengok nabi semua tak ada kaya, semua tu susah. Semua saat ni tu keadaan susah, ujian pun banyak dengan kaum-kaumnya, dengan keadaan mana tak suasana di tepi dia tu keadaan susah. Dia sendiri pun susah. Tengok Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa nak boleh ke beranak, nak boleh ke lahir saat ni, Allahu Akbar. Siapa anak saat ni tu dah. Siapa anak melung pada nak bangkitkan Nabi Musa alaihissalam saat ni tu. Nak royak kata keadaannya susah, keadaannya orang panggil ujian yang amat-amat besar daripada Allah. Makna kita Tuhan nak bangkitkan Musa ni. Siapa mak dia saat ni, Bik Musa saat ni puh lepuyuk. Kerana tentera-tentera bagi Fir'aun saat ni nak bunuhkan akan Musa. Maka makna kata setiap-tiap Nabi kalau kuaya tak terlepas dan pula sembunyi dan pula tersunyilah ia dan terlepas daripada keadaan kemewahan dunia, kesenangan dunia. Wa masyariha, dan daripada sibuk ke dunia, golek kenya Allah Ta'ala will lepaskan para Nabi daripada kepekiran, masalah sibuk ke, masalah berpekir, masalah bergaduh dengan dunia. Hak ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala will lepaskan daripada Nabi. Para Nabi golek dan kebanyakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala will lepah keadaan dia dan kelakuan dia daripada berpekir dan sibuk dengan keadaan dunia. Nabi tak kaya, Nabi tak mewah semacam kita. Sakan apa? Tengok dia kata wa wujudul anbiya, ada dan sabit para nabi di dalam dunia, golek kita lepas pada dunia, zahid pada dunia. Ini satu perkara apa? Amrun la budda minhu. Ini ialah satu perkara. Satu perkara yang Allah Ta'ala membuat. La budda minhu, pastikan daripadanya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan satu Nabi ataupun para Nabi, ngolik ke dan kebanyakan, Allah Ta'ala will lepaskan daripada kesibukan dunia, daripada harta kemewahan dunia dan kesedapan dunia. Kenapa? Ini satu perkara yang pasti daripada keadaan ada para Nabi semua. Kenapa boleh kata ngolik dan kebanyakan para Nabi macam ni? Nabi hak kaya kita dengar apa orang? Setengah daripadanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya dan seni, siapa dia tu jadi raja. Lagi pula dia tu milik seti dunia, milik seluruh dunia. Seorang ni. Ada Nabi Yaqub, Nabi Ayub, hak kaya pada nadi orang panggil hak benar, yang orang panggil yang nadi ataupun orang panggil jari-jari berlaku pada para nabi yang kaya, yang seni, yang tak zahid pada ni. Kebanyakan yang Allah Taala bangkit para nabi ni, golik dan kebanyakan sembunyi dan terlepaslah ia daripada kemewahan dunia dan kesibukan dunia. Kenapa boleh Allah Ta'ala mengadakan Nabi-Nabi, mewujudkan Nabi-Nabi, mensabitkan Nabi-Nabi di dalam dunia, golik dan kebanyakan terlepas daripada kemewahan dunia, sibukkan dunia. Kenapa? Li'annahum law wajadu aghniya'ah. Kerana bahasa mereka itu para Nabi sana. Law wajadu, kata jikalau mereka itu terdapat mereka itu. Kalau fofok Nabi semua ni, yang Allah Ta'ala bangkit pada dunia, sampaikan berita akhirat, sampaikan berita langit, sampaikan risalah Allah. Kalau misalnya Nabi-Nabi itu terdapat mereka itu aghniya'ah, Nabi itu kaya-kaya belakang. Jikalau kata para Nabi saat itu kaya. Kita dapatkan kata Nabi tu kaya semua. Nabi kita pun kaya, Nabi Isa pun kaya, Nabi Musa pun kaya, Nabi Ibrahim kaya, kata kaya. La alhathumud dunya. Nascaya, nascaya gapo dia? Nascaya menelang akan mereka itu, nascaya mentelailah akan mereka itu ad-dunya, oleh kemewahan dunia.
Makna kata menelan mereka itu, mengisap mereka itu, lagi pula menggelangkan mereka itu, menelankan mereka itu oleh kemewahan dunia dan kesedatan dunia. Siapa mereka itu saat ni tak ada nak menyampaikan titahan Allah, tak ada nak sampaikan masalah suruhan Allah, tak ada nak menyampaikan syariah Allah, tak ada nak menyampaikan risalah Allah. Inilah sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kepada para nabi dan para rasul kaya senik. Golek ke kebanyakan wujud anbiya di dunia ini, golek ke dia saat ni terlepas daripada dunia, terlepas daripada kemewahan dunia, terlepas daripada sibukkan dunia, kerana gibuh kata kita fardu takdir ataupun buh kata kalau nabi itu kaya, nescaya menelangkan para nabi hak yang nak menyampai risalah Allah, dia akan menelangkan dia oleh dunia, kemewahan dunia. Cuba kita tengoklah. Kita tengok orang kaya dengan orang sok. Kita tengok di hari ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudari dan pula daripada hadirin hadirat yang duk mendengar ni, cuba kita tengok kalau orang sesak, kalau dia saat ni tu, dia tak sibuk sangat dengan kebun dia sebab ya kebun tak ada. Kebun tak banyak, orang susah kita tak orang petengah ni tapi orang susah, dia tak sibuk sangat dengan kebun, dengan kerja dia, dengan penego dia, maka dia delah masalah dia nak ibadah, maka dia delah dia nak Jumaah, maka dia delah nak zikrillah. Tapi bagi yang kaya-kaya daripada kita, apabila kaya sangat, kerja pun besar, kerja pun banyak, kerja pun kita tahu banyak, kebun tu, kebun ni, kebun dia lagi, kebun getah lagi, maka menelelah oleh dunia dia saat ni tu, golek kenya tak ada nak ibadat. Cuba kita tengok di dunia sekarang. Hak mana tersak, golek ke dia lah, Jumaah, dia lah. Sebab dia sibuk ke tak banyak sangat dengan dunia. Tapi bagi yang kaya-kaya, tak dia lah nak Jumaah di masjid, tak dia lah nak zikir dengan demo, tak dia lah nak pergi ngaji seminggu sekali, kerana dunia tu menelangkan dia. Dunia tu mentegelangkan dia. Dunia tu mengisakkan dia, siapa yang tak dia nak ibadat ke Allah. Sebab itulah, kalau buh kata ibu bapa, para nabi yang nak menyampaikan hukum pada kita gi kaya, nescaya menelangkan dia tu oleh kemewahan dunia dan dunia itu. Wasyaghalu biha, dan sibuk mereka itu. Para nabi itu jadi sibuk. Jadi pekeh, sibuk ataupun pekeh biha dengan dia, dengan dunia saat itu, anis sa'adatil abadiyah, daripada bertuah dan beruntungnya bahasa berkekalan. Mana tak ada, nak buat akhirat pun tak ada, nak mengajar umat pun tak ada, nak menyampai hukum syarak pada umat pun tak ada, tak sempat. Kenapa? Kerana duk kalut dengan dunia tu, kerana duk kalut sibuk dengan dunia tu, dengan kekayaan, dengan kebun, dengan getah, dengan masalah duit pitih, dengan masalah peniaga, ekspor kita lah ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kepada para nabi itu jadi kaya dan seni. Kenapa? Kerana takut mereka itu sibuk dunia, siapa tak ada nak menyampaikan kepada akhirat, tak ada nak menyampaikan umat saat itu daripada risalah-risalah Allah, dan mereka itu akan tinggal daripada beruntung dan bertuah yang bahasa abadi. Walidzalika, dan kerana dimakan itu, tara jami' asy-syara'i'il ilahiyah muttafaqatan ala istihsani zuhdi fiha wattaba'udi anha. Tengok ni. Dan kerana dimakan itu, para nabi dibangkit mereka, hal keadaan mereka lepas daripada keadaan dunia, lepas daripada mewah dunia, tak kaya mereka. Mereka boleh duduk makan sehari, tak makan sehari. Keadaan mereka lapar gatik, tak lapar gatik. Inilah kelakuan para nabi. Kerana apa Allah Ta'ala buat macam ni? Cuba mung tengok, cuba mung fikir, cuba mung renung. Kerana apabila mereka itu kaya, mereka itu seni, mereka itu akan tinggal daripada bertuah dan beruntung dan berjaya yang pesing abadiyah. Yang pesing abadi. Kita lah ni pun apabila sibuk dengan dunia sangat, tak ada dengan benda yang benar. Tak ada nak buat amal ibadat ke Allah. Tak ada nak berapa nak sembah ke Allah. Tak ada nak menyumbukkan Allah. Tak ada nak kata lepas semaya subhanallah. Tak ada dah. Kenapa? Tak ada nu dia tak jual lagi nu. Tak ada budak nikah dia nu. Sibuknya weh. Tak ada ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu. Sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi kepada para nabi saat itu kaya dan seni dan mewah. Kerana dimakan itu, tara nampaklah engkau, kita ni, jami' asy-syara'i'il ilahiyah, sekalian daripada syarak-syarak Allah.
Syarat yang bahasa ketuhan ni, daripada hukum yang bahasa ketuhan ni, daripada agama yang bahasa Tuhan, ataupun daripada undang-undang yang bahasa ketuhan ni muttafaqatan, disepakati akan dia, di kebetulan akan dia, ala istihsaniz zuhdi fiha, di atas memperelokkan, mempercomelkan az-zuhdi fiha, kita kena terlokahkan padanya pada dunia. Golek ke syara'i, yakni undang-undang yang datang daripada Allah, hukum daripada Allah, agama yang daripada Allah, seperti agama Islam yang ada pada Nabi, yang ada pada kita, yang ada pada Nabi Isa, yang ada pada Nabi Musa. Semua agama saat itu tersepakatnya dan kebetulannya dan muafakat di atas kita memperbaikkan akan zahid, yakni lokahkan hati daripada dunia, wattaba'udi anha, dan suruh kita menjauhikan anha, daripada ad-dunia, ataupun daripada perhiasan dunia. Tengoklah. Dunia ni orang panggil jifatun qazarah ya. Dikatakan Nabi kata jifatun qazarah, yakni bangkai yang luak, yang cemar, yang kotor. Tapi kita yang orang mata buta hati, ya tak nampak atas dunia ni hudah. Nak buat perbanding, sebab tu Imam Ghazali ada sebut di dalam satu kitabnya, di dalam satu kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali katanya mung tengok dunia supaya orang buat tepung tu lah, buat roti. Bagi orang tengok demo tu kami roti, ya kami kan ganung, ya ludah aliyo belah-belah. Ludah aliyo ya kami pula. Cabut bulu tiak boh dalam ganung sat ni. Kami bagi orang tengok, bagi orang nampak, bagi tuai roti, tokai roti duk kami kan ganung sat ni ludah aliyo belah-belah dengan peluh dia, dengan cabut bulu tiak boh dalam tu, maka orang hak tahu, orang hak tengok, ia tak akan makan sama sekali, ia tak rasa lazat sama sekali roti. Kalau ia makan pun ia mutah tu baik. Supaya tu juga bagi orang kenal dunia usul asal dia lagu mana, daripada para nabi dan para awliya, para mursalin. Dia tahu kata dunia ni cuma, dunia saat ni tu orang panggil kotor, dunia ni najis. Maka sebab itulah ia duduk dunia, ia duduk tak sedap, ia rasa tak belagu, ia rasa tak sudah, ia rasa tercemar dunia, ia rasa nak lari daripada dunia ni, ia rasa cepat-cepat nak pergi ke akhirat, kerana ia nampak kata dunia ni bukan perkara yang hakiki, bukan as-sa'adatul abadiyah, bukan berkekalan, bertuah dan beruntung, bukan pesing abadi. Ibu bapa yang dirahmati, maka sebab itulah di dalam tasawuf suruhkan kita jauhkan daripada dunia, menjauhi daripada dunia. Dan pula kita saat itu jangan gapo duk suku sembah sangat kepada dunia, dan kita lokahkan hati kita daripada dunia. Ada tak apa, tapi jangan masuk ke dalam. Amo nak bani supaya kapal nak berjalan atas air tak ada masalah, kapal air perahu tu nak berjalan atas air tak ada masalah, ya selamat jalan atas. Sebab kapal tu nak berjalan tu, ia kena berjalan di atas air, tapi syarat air tu jangan masuklah kapal dengan perahu. Kalau air pergi masuklah kapal, masuk dalam perahu, nescaya perahu tu akan tergelar, nescaya perahu saat ni akan apa? Tergelar, dan pula orang panggil terpecah di dalam air saat ni. Supaya tu juga kita ibu bapa, dunia ni tempat lalu kita, tempat murur kita, lalu kita untuk nak pergi ke akhirat. Maka tempat lalu kita ni kita ambil lah, wasa nak ambil tu pun ambil lah. Misalnya kita lalu pergi kenak, wasa nak beli ke apa, terus masai, beli terus masai. Berasa nak beli timu batai, beli timu batai. Tapi makna kata dinak, bukan tempat kita nak duduk, bukan nak buat rumah situ, lalu jalan nak beli barang ya. Tu maka dunia. Sebab itulah zahid ini satu perkara yang penting. Sebab itulah di dalam ilmu tasawuf penting sangat kita zahid dan lokah daripada dunia. Amo nak uyak satu cerita. Ceritaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, maka beberapa kali kita cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia orang sangat warak, lagi pula orang sangat lokah hati kepada dunia. Maka dia saat itu orang panggil satu orang yang hebat dan pula satu orang yang terkenal. Maka kita saat itu ikutlah kepada jalan-jalan ulama akhirat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Kita ambil dunia sekadar cukup makan kita, sekadar cukup pakai kita, sekadar kita boleh buat amal, sekadar kita boleh taat, sekadar kita saat itu boleh apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar kita boleh mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dia kata wahalul anbiya is-salifina a'zamu syahidin ala zalika.
Ni. Dan pula sebesar-besar dan kelakuan para nabi, wahalul anbiya'i salifina, dan kelakuan bagi para nabi as-salifina, yang telah terlalu, yang lalu mereka, yang terdulu mereka, nabi-nabi yang dulu-dulu daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'zamu syahidin, sebesar-besar daripada orang yang menyaksi dan orang yang memandangi, ala zalika, di atas dimakin itu. Nak royak kata kebanyak kalau kue kada daripada nabi-nabi sebelum pada nabi kita, sebesar-besar orang yang memandang, yang musyahadah, yang tengok, ala zalika, di atas dimakin itu dunia. Deh, tengok kok mana ibu bapa. Makna kita kena pilih lah. Sebab tu kita di hari ni duk jadi selerak tu. Sebab tu kita di hari ni banyaknya balanya. Sebab tu kita di hari ni banyak susah. Sebab kita ambil dunia, kita tak pilih. Ambil belaka, tak ada kira sepuluh duit kita lah. Kita ambil belaka, tak ada kira jepuk japan belaka. Tak ada kira hak mana haram, hak mana halal, hak mana cuci, hak mana tak cuci. Capur belaka, tak ada kira. Asal ke duit. Ambil semata-mata. Sebab itulah daripada ulama-ulama tasawuf, maka dia suruh kita pilih juga. Pilih. Nak ambil tu kita kena halusi sangat. Kita pilih tu kita kena tengok sangat. Dan pula kita kena gapo, kena halusi sangat, amati sangat. Duit yang mendapat, yang masuk dalam rumah tangga kita, duit macam mana. Ni kita kena zahid sikit. Dan pula kita kena pelokoh sikit hati kita. Dan kita kena pejauh sikit daripada makanan-makanan dan minuman-minuman. Dan pula harta-harta kita. Dan pula duit-duit kita yang tak betul saat ni tu, kita kena jaga. Takutnya masuk dalam perut kita jadi gelap perut, malas mayih. Dan kalau kuih keadaan Nabi-Nabi yang dulu ni, orang sangat-sangat besar. Besar sangat mereka itu. Bila besar, bila apa? Bila orang pangkarit sangat. Tentang masalah dunia ni. Fakana Isa AS, maka ada Nabi Isa AS ni. Azhadan nasi fid dunya. Ialah dikatakan sezahid-zahid manusia pada dia. Nak yak kata Nabi Isa AS ni satu orang yang paling zahid kan daripada manusia pada dunia. Kerana Nabi Isa AS pak tak ada. Dia pak tak ada. Maka Isa AS kemudian ketika dia duduk di Baitul Maqdis ataupun duduk di Kudus, Siti Maryam saat ni duduk di dalam masjid jadi khadam di situ. Asalnya orang jatuh kena jadi khodam, jadi tok siap sejik. Tapi ni dak muk bagi Nabi Isa jadi tok siap sejik di sejik Kudus di Palestin sana, tempat Israel duk bang baru ni. Dah. Kama dia muk dia saat ni tu duk mari. Kama dia Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kekuasaannya, nak tunjuk kudratannya. Nah, kudrat Allah taala, kekuasaan Allah taala. Allah taala suruh malaikat saat ni, malaikat Jibril gi siuk di dalam kocek bagi Siti Maryam. Nah, malaikat Jibril siuk dalam kocek Siti Maryam, duk satu ketika Siti Maryam supaya ada satu muka dalam perut dia. Dah. Kenapa apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril siukkan roh masuk di dalam perut bagi Siti Maryam. Duk mari Siti Maryam supaya ada benda dalam masa toko, kalau muka besar, dia tak tahu lagi kata dia perut besar. Dah. Kemudian Nabi Isa AS ini, dia ni satu orang yang sangat-sangat gawa, yang sangat-sangat zahid daripada dunia, dan dia sangat-sangat lokahkan hati daripada dunia, dia sangat-sangat lepaskan daripada dunia. Dia tak ada nak pada dunia. Dia ambil sekadar yang dia nak. Dia ambil sekadar cukup pakai. Kita ni dak tamung tu, tamung ni, rumah dah nak buat rumah lain pula, kereta dah nak beli kereta lain pula, nak kebun nah 100 rand nak 200 rand, ada duit 100,000 nak siapa 200,000. Makna kita duk kau tambah semata. Tapi para nabi setengah daripada orang yang paling zahid daripada dunia, lokah hati pada dunia, ialah Nabi Isa AS. Kemudian Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala dia beranak pun pelik dah, tak ada ayah. Nah, akamatnya timbulkan fitnah di dalam Kudus saat ni. Kata Siti Maryam muk bagi Isa tu berzina dengan siapa dia deh. Berzina. Timbulkan fitnah. Maka Nabi Isa saat ni tu dia boleh kecek tika budak-budak. Maka Siti Maryam pun lari pergi jauh daripada tempat tika sakit perut nak beranak deh. Maka dia saat ni tu pergi beranak seorang diri. Ni belahnya muk bagi Nabi Isa. Belah beranak seorang diri. Tak ada tok bidai yang jamuh perut. Tak ada tok bidai ketika mengumat nak beranak. Cuma pergi pegangkan satu pokok tamar yang mampu buat dah weh. Pegang pokok tamar mampu.
Beranak situ mengumat seorang diri. Berasa nak selok, orang panggil orang beranak ni peheh-peheh dah. 50 mati, 50 hidup. Nah, duk pegang pokok tamar saat ni tu malah kata pola. Beranakkan Isa tu baik. Maka beranakkan Nabi Isa tu baik saat ni tu. Maka dia lengok naik pokok tamar. Pokok tamar dia lengok. Pokok tamar yang mari mula-mula tu pokok tamar tu mampu. Tapi apabila lahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka pokok tamar tu jadi hidup. Buah wetah pala dia. Berbuah duk tahpa. Ni nak yak kata mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam dengan berkat Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam daripada pokok tamar yang mampu ibu bapa, maka jadi hidup semula. Ada buah tamar. Lepas pada tu tengoklah Siti Maryam orang beranak letih lah, peheh-peheh dah kan. Orang tino hak beranak tu peheh-peheh. Tak geraklah, penatlah sebab tika mengumat nak tubik anak tu Allahu Akbar 50. Sebab tu mau nak cerita sini sikit dah. 50 mati dengan hidup. Kemudian Tuhan wahyu kepada Siti Maryam dengan kata nyebat auzubillahi minasyaitanir rajim wa huzi bi jiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Tuhan kata di dalam Quran kata ngana? Wa huzi kocoklah engkau hi Maryam bijiz'an nakhlah akan pokok tamar tu tusakit alaiki dan pula ia akan tergugur dan terluruhlah ia di atas engkau rutaban janiyah, ia sebagai rutab yang apa orang panggil yang kenapa orang panggil rutab saat itu orang panggil buah tamar masak setengah dan tak masak setengah tu rutaban janiyah, yakni buah rutab. Apa rutab dengan buah tamar ni ia ada beza. Kalau sebut kata wah tamai berapa, hak masak semua hak kita duk tengok tu nampak masak habis, mik daripada kepala sampai ke ekor, orang panggil masak kita makan mana habis. Adapun wah rutak kalau kita pergi ke Mekah ataupun Madinah, orang panggil buah hak masak setengah dan tak masak setengah. Kacik mudah-mudah bahasa kampung, bahasa Melayu, orang panggil buah tamai hak Mekah, tak orang panggil tak ada masak semua, orang panggil Mekah. Kita makan tu rasa kelak sikit, tak kelak sikit, manis-manis, kelak-kelak. Maka Tuhan kata kepada Maryam, diwahyu pada Maryam, kata anak wa huzzi bi jiz'in nakhlan tusakit alayki rutaban janiyya. Lagi wa huzzi dan kocoklah olehmu hi Maryam, kocoklah olehmu akan pokok tamar tu duk tapal lamung tu. Bijiz innakhlah tusakit alayki rutaban jalinya dan akan terluruhlah ke atas engkau saat itu rutaban tusakit alayki rutaban janiya, akan tergugurlah di atas engkau tu oleh rutab, yakni wah tamar masak separuh, tak masak separuh. Makan berasa manis dan pula kelak. Tu anak tu kata wa huzzi bijiz'in nakhlan tusakit alayki rutaban janiyya. Dah kan? Siti Maryam pun ambilkan buah rutab sanik, makan kunyak sebutir. Lepas daripada kunyak sutir, kunyak pula 2 butir hak luruh saat ni tu. Lepas 2 butir, kunyak pula 3 butir. Nak yak terbelahnya Siti Maryam. Nak boleh kelahi, nak yak susah satu-satu Nabi ni. Nak beranakkan Isa tak Allah. Tak ada tok bidai, tak ada orang tua, tak ada mak, tak ada ayah. Tak ada belakang seorang diri yang beranakkan Nabi Isa ibu bapa. Maka lepas pada tu, Siti Maryam makankan wah tamar, wah rutab saat ni 3 butir. Maka dia berasa segar sikit. Berasa segar sikit, celak mata pun luas sikit. Berasa segar dan pula celak mata pun luas sikit. Lepas daripada tu, ni nak ayat kata kelebihan wah tamar. Kelebihan wah tamar. Sebab itulah kita nak kirim kepada ibu-ibu dan bapa ataupun orang-orang para puak yang baru beranak ataupun anak menantu kita baru beranak tak tubik susu. Hak tino tak tubik susu. Anak baru beranak, lepas pada tu dia panggil, dia tak tubik susu. Maka tengok Siti Maryam, dia beranak pak saat ni, berasa tak erat, berasa penat, berasa letih. Maka dia ambil hak yang dititahkan oleh Allah, mik wah tamar, wah rutab, makan 3 biji. Maka berasa segar, berasa celak mata luas sikit. Apabila celak mata luas sikit ibu bapa dah, maka dia berasa gagah lah sikit. Lepas pada tu, dia jalan keliklah kepada Kudus saat ni. Lepas ni kita nak masak sikit. Kemudian anak menantu kita ibu bapa yang dirahmati Allah,
Nah, yang dirahmati Allah Ta'ala ataupun dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka anak menantu kita, cucu kita ke, hak baru lahirkan anak, lepas pada tu tak ada tubik susu langsung ataupun susu tubik sikit, maka kita wa amalah wah tamah. Wa amal wah tamah. Kita beli wah tamah hak molek-molek, wah tamah hak sedap-sedap dia tu comel-comel, buah dia pun comel-comel, maka kita kelah pada anak ataupun menantu kita hak tak tubik susu, biar makan ke sepagi 3 biji ataupun 3 butir daripada wah tamah, patut minumkan susu sikit. Nah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan khusyat ke dia tu susu yang tak tubik, maka dia waktu tubikkan susu, patu dia kena apa pecik sikit retina. Patu orang hak biasa tu pecik tah belakang, luruk tah belakang sikit. Luruk kotak belakang, maka pecik di sini sikit, makan wah tamar tiap-tiap pagi 3 butir ataupun 7 butir, maka kacuh ratik daripada wah zabit, makankan susu sikit, insya-Allah dengan mujarab daripada wah tamar ataupun wah rutak ini, Allah Taala akan keluarkan susu hak tak tubik, akan tubik susu. Lepas tu nak besar sini soal lagi. Sebab apa kita dok tengok daripada ni sebagai maklumat yang kita dok tengok lah. Mo dok tengok mari, dok kaji mari, tengok orang kita lah ni beranak tu banyak belah. Beranak tu banyak belah sekalinya. Banyak belah. Di hospital belah sebab budak-budak sekarang learning dia tak ada cara. Tak ada cara supaya kita royak amalan anak mudah beranak tu lah. Sebab kita tak ada pakai, tak ada gapo, tak ada buat amalan, tak ada baca, tak ada apa. Sebab itulah orang learning tu banyak dibalakan beranak kena belah. Sebab dia tak ada jaga, tak ada makan minyak, tak ada minum minyak, tak ada buat amal. Inilah salah satu ni yang amat nak pesannya kepada semua. Tu daripada Nabi Isa alaihissalam, wa kadzalika kana Musa, dan seperti demikian itu juga Nabi Musa. Beranak pun dikatakan susah. Siapa Isa saat ni, Musa tu nak beranak, Allah ibu dia saat ni tu malah nak kata apa weh. Kalau kita cerita tu panjang Nabi Musa tu. Maka Nabi Musa ni satu orang yang zahid daripada dunia juga. Wa Ibrahimu, dan pula Nabi Ibrahim. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laysa sa'atan bal kulluhum sawa. Ini nak yata. Dan adalah kelakuan daripada mereka itu, daripada anbiya, daripada para nabi ni fi sigharihim, pada masa buayan mereka, pada masa mereka tu kecil-kecilnya, laisa, tidak adalah mereka sa'atan, satu orang yang kelawasih, yakni orang seni. Tak, semua tiap-tiap nabi mix mejak daripada tu ada. Hingga sampai pada Nabi SAW, semua tak seni. Tengok tu ada. Mula-mula hidup seni, duduk dalam syurga, tidur tah katil syurga. Tapi apabila dia tu dilahirkan, apabila Allah Ta'ala bagi isteri, kena tipukan oleh Azazi. Oleh tipu oleh Azazi, kena tubik daripada syurga. Maka susah tah dunia. Siapa nak pakai kain secopain pun tak ada. Kain yang pakai 70 lapis lah syurga, maka tercabut selalu dengan sebab dia derhaka pada Allah, yakni dia makan wakhuldi. Ni susah daripada tu ada, susah mula-mulanya lepas daripada Allah Taala titah pada malaikat, hamakkan Adam, hamakkan Hawa, hamakkan Azazi, hamakkan Iblis, dan pula ular hak yang ada dalam syurga waktu turun ke bumi. Maka Nabi Adam AS ketika tu sangat-sangat susah. Sama apa? Sebab ada tika tu turun di Sri Lanka, Tok Hawa turun di Jeddah, dah kan? Turun tika tu kat ada telanjang bogeh. Hawa pun telanjang bogeh. Tak ada kain secopain tutupkan farah. Tu ada tak ada secopain pun daripada kain tutupkan masalah farah gapo zakat dia. Susahnya keadaan minta pun kayu tu nak tutupkan maluwe dia. Pakai tu tak mahui ke muadeh, mun derhaka ke Allah, ku tak mahui ke orang derhaka. Mu sambil ku katanya pokok kayu menghinakan kepada adeh. Adeh saat ni derhaka, mun tak sambil ku, kamu Tuhan marah pada aku. Sambil ku sebagai jadi pakaian katuk ke maluwe engkau. Susah dah tu adeh. Nak ayat atas menjawab pada Nabi Adam, Nabi Nuh AS, mari pada Nabi kita semua orang zahid daripada dunia. Semua para Nabi dan para Rasul tak mau pada dunia, terluka hati pada dunia, maka dunia mereka tak tepi. Hak dia mau ambilnya awal-awalnya, utamanya ialah dikatakan akhirat. Sebab tu Tuhan kata dalam satu ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguh akhirat itu
ya Muhammad, khairul laka, ialah terlebih baik daripada engkau ya Muhammad, minal ula, daripada yang pertama. Apa makna yang pertama? Yakni daripada dunia tuana. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan bermula akhirat itu sesungguh akhirat. Tuhan ingat lamul ibtida'na. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhirah khairul laka minal ula. Sesungguh dan hanya sungguhnya akhirat itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada yang pertama, ialah daripada dunia. Maka semua dari kita tengok ibu bapa, daripada para rasul 25 orang, semua mereka itu zahidkan hati, lokahkan hati daripada dunia. Mereka tidak mempentingkan dunia, mereka pentingkan tetangga as-sa'adatul abadiyah. Dikatakan gapo dia? Yakni beruntung dan bertuah yang pasal abadi. Dan pula fofok nabi dan fofok rasul saat itu, hidupan mereka masa kecil dan buayan mereka, haluh-haluh mereka bukan daripada orang senang, mereka itu bukan daripada orang yang ada kelawasan harta banyak. Bal kulluhum sawa, bahkan mereka itu semua belaka, sama-sama susah. Hidup ia kecil, siapa besar sikit balik, maka kerja para nabi dan para rasul semua orang panggil yar'al ghanam, meliharakan akan gapo? Yakni kambing deh. Tilka hikmatun balighah, ini satu hikmah, satu rahsia Allah. Deh, balighah yang bersangatan ia. Deh, azharahallahu ala anbiya'i, nak mempezuhi dan nak mempenimbu akan hikmah ini oleh Allah ala anbiya'i, di atas para nabi mereka. Inilah orang panggil satu hikmah yang Allah Ta'ala sulit, ataupun orang panggil yang Allah Ta'ala taruh kepada nabi-nabi dan rasul. Sebab apa Allah Ta'ala tak wisni pada nabi? Sebab apa Allah Ta'ala tak wisni kepada para nabi dan para rasul? Sebab apa Allah Ta'ala tak wi kaya pada nabi dan rasul? Sebab apa Allah Ta'ala tak wi kemewah? Ini ada benda yang sebaliknya duk khuang you, duk taruh tegara, ialah Allah Ta'ala nak bagikan martabat dan bagikan benda yang paling baik daripada dunia berlipat-lipat gandanya. Liyakunu, supaya adalah mereka itu para nabi dan para anbiya namuzajan, yakni jadi contoh dan jadi misal dan jadi curuming limuttabi'ihim, bagi orang yang mengikuti mereka. Sebab para rasul ni orang panggil curuming, contoh teladan bagi orang-orang yang mengikut kepadanya. Filim tina, pada nak menegakkan anitakalubi ala dunia, daripada apa? Berlobo-lobo di atas dunia, wattahafuti alaiha, dan pula orang panggil memenuhi di atasnya. Ini satu perkara yang Allah Ta'ala duk sulitkan, yang Allah duk rahsiakan. Sekenapa Allah Ta'ala saat itu tak wikaya pada para nabi, tak wisni pada para nabi. Ini Allah Ta'ala nak sulitkan, Allah Ta'ala nak taruhkan sifat taruh, kerana nak hajar kepada umat. Demo ni sebagai contoh. Tengok ni, nabi-nabi dan rasul hak mari ke dunia, tak ada siapa dia seni, tak ada siapa dia kaya supaya kita ada walwu, ada majdi, ada kereta. Dah. Ini sebagai contoh tak? Dunia ini benda sementara saja, benda tidak kekal abadi. Sebagai nak jadi contoh pada umat. Wazalika, dan kerana dimakin itu, dimakin mana? Dimakin kekayaan, kemewahan dunia, sibuk dunia ni, sababul balaya, dikatakan sebab bala-bala weh. Orang duk bergaduh dengan dunia, duk sibuk ke dunia, ini satu perkara yang bala sangat kepada kita. Wal mihani, dan pula fitnah-fitnah. Kenapa ya Allah? Kenapa ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saudara-saudari hadirin hadirat yang dikesayangan semua, dan pula peminat dan penonton semua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala titahkan kepada kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa? Kenapa Tuhan suruh kita kata hari ke hari? Ni amo nak sulit sini sikit, amo nak selit sini sikit. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala titah pada kita suruh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau kita nak tidur, lepas tu kalau kita bangun semula pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba kita bilang molek. Buat apa? Ani mau nak yak rusia sikit. La satu kelimah, Allah la satu kelimah, ilaha dua kelimah, dua perkataan, illa tiga perkataan, Allah empat perkataan. Muhammadun ialah lima, Rasul ni, Allahi tujuh. Bila mulai ibu apa?
Ini kita nak royak rahsia sikit kepada fok kita semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan suruh kita duk kata hari-hari lepas maya la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kita kena ingat kepada makna Muhammadur Rasulullah. Kenapa Allah Taala titah kita macam ni? Deh. Kerana sini ada 7 kalimat, yakni 7 perkataan, 7 pepatah mana? Illa 1 perkataan, la ilaha 2 perkataan, illa 3 perkataan, Allah 4 perkataan, Muhammad 5 perkataan, Rasul dikatakan ni perkataan, Allah ialah dikatakan 7. Lepas tu kita ambil kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mari pelaga dengan kita. Kita suluh pada kita. Kita mari buat banding pada kita. Kita mari tengok pada kita. Apa dia? Kita ni sebab apa Allah Ta'ala suruh kita semaya 7 anggota. Usalli fardal isya 4 raka'atin makmuman. Kalau kita makmum Allahu Akbar, maka anggota yang 7. Anggota yang kita ni 7. Yang pertama mana? Kita tak anggota 7. Ialah kita tak 2 tangan. Dan pula kita kata dah 2 mata. Dan pula 2 kaki. Dah 2 kaki. Kata je ni. 2 mata, 2 kaki, 2 mata, lagi pula kita kata 2 tangan dan pula 2 kaki. Ni, lepas tu satu lagi anggota 7-nya, masuk dalam anggota 7 ialah hati kita. Jadi makna kata di dalam diri kita duk semaya hari-hari ni, duk rokok, duk sujud, orang panggil kena sempurna anggota 7. Anggota 7 kita kena sempurna. Makna tangan kita pun sujud dan pula kaki kita pun sujud. Mana tangan sujud kena kok tu, bukan kodok kok tu. Kalau kok tu tak sah. Kaki kita pun kena lipat gitu, baru sah. Nah, makna kata anggota yang 7, dia pun nak sujud ke Allah, dia pun nak ibadat ke Allah, dia nak sembahkan Allah. Kama kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, belum pada kita tidur. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa 7 anggota. La, Tuhan sapung kata ampunkan 1 anggota. Ilaha, Tuhan ampunkan dosa 1 anggota. Dan illa, Tuhan ampunkan 1 dosa anggota. Allah, Tuhan ampunkan 1 dosa. Muhammadun, Tuhan ampunkan 1 dosa. Dan pula Rasul, Tuhan ampunkan 1 dosa. Allah 1 dosa pula. Nak royak kita kata la ilaha illallah, 7 pepatah, 7 perkataan. Dengan 7 perkataan ini juga, dia akan ampunkan dosa-dosa 7 anggota kita. Ini hikmahnya. Ini rahsia yang Tuhan duk simpan taruhnya. Dan pula dengan la ilaha illallah, Tuhan katanya la ilaha illallah ni juga. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi 7 kalimah, 7 perkataan. Dengan 7 perkataan juga akan dikatukkan pitu-pitu neraka. Sebab tu Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang ada hujung cakapan dia, hujung nyawa dia, ia boleh kata la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang ini akan dapat masuk syurga Allah. Dapat masuk syurga sebab apa? Dengan kalimah la, ya katut sebuti pitu neraka. Ilaha, ya katut sebuti pitu neraka. Illa, ya katut sebuti pitu neraka. Allah 4 butir pitu neraka. Muhammad 5 butir pitu neraka. Rasul 6 butir pitu neraka. Allah 7 butir. Bermakna kata dengan la ilaha illallah kita kata hari-hari, ampun semua dosa 7 anggota. 7 anggota terampung dengan sebab kalimah la ilaha illallah. Dan dengan la ilaha illallah ampun, dia akan tutupkan pintu neraka. Ini ibu bapa yang kita nak buat. Sebab itulah ibu bapa yang kita saat itu kena banyak selawat ke Nabi dan banyak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sebab itulah pas maya kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah muhajjadah tu jangan terlupa ibu bapa, kerana benda ni akan ampun dosa 7 anggota kita hari. Kalau kita kata hari ni, pian ni, masa ni, je ni, Tuhan ampun masa je ni, dosa anggota 7 kita nak. Dosa 2 tangan kita duk pergi pergi bagai demo, dosa tangan kita duk jamuh benda hak dia taga, benda hak tak diizin oleh Allah. 2 mata kita pergi tengokkan benda maksiat, maka Tuhan terampung dengan kita kata la ilaha illallah.
Dah. Maka amo nak pesan hujung-hujung ni sikit, maka kita banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi saat itu dikatakan satu orang ummi, lagi pula ada satu cerita daripada ulama katanya. Dan ulama ada cerita satu hari Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri yakni orang semasa dulu, dikatakan ulama as-salafi dan ulama mutaqaddimin, orang yang zaman yakni dikatakan zaman Imam Syafi'i kita rahimahullah. Maka Sufyanus Tsauri ni kita nak ringkasnya, ambil cerita ni kilah buh dalam kain kita, kalau jatuh kilah boleh kain, kalau retina kilah buh dalam kano. Satu cerita ni kita mikir malai, kita ayat cerita Rabi'ah al-Adawiyah, satu perempuan al-mar'atus salihah, tika dia beribadat maka cahaya di bilik naik sampai ke langit cahaya berkilat-kilat naik ke langit. Maka malam ni kita nak sudahi kita akhirnya dengan cerita bagi Sufyanus Tsauri. Satu hari Sufyanus Tsauri, ibu bapa yang dirahmati Allah dan pula saudara-saudari yang disayangi, ibu bapa dan pula saudara-saudari, penonton-penonton semua. Satu hari Sufyanus Tsauri saat itu ada pergi buat haji ke Mekah. Ada buat haji ke Mekah saat itu. Maka duk tawaflah Baitullah. Duk tawaf bismillah Allahu akbar. Kita tengok pada Al-Hajarul Aswad kata bismillah, kita niat situ saja ku tawaf 7 kali kerana Allah. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Kemudian ketika Sufyanus Tsauri ya cuk dengan Sufyanus Unayainah dan Imam Syafi'i cuk ni fok-fok kedai, fok-fok geda-geda daripada ulama, daripada tokoh-tokoh ulama, daripada ulama as-salafi, daripada min kibari tabi'in. Maka Sufyanus Tsauri saat ni dah duk tawah ni, maka jumpa dengan satu orang muda, rajulun syabun, satu orang muda ibu bapa. Satu lelaki yang muda, rajulun syabun, lelaki yang muda, duk tawah sekali. Tawah sekali. Tapi Nabi hajar siap-siap dah apabila kita sapa rukun Yaman ni, Nabi suruh baca gapo? Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanan wa fil akhirati hasanan wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Tu doa yang terkhususinya. Siapa situ baca doa tu, siapa situ. Tapi yang pelik Sufyanus Tsauri itu pelik. Dengan orang muda, laki-laki muda ni, duk baca selawat semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Di dalam 7 keliling tu, duk baca selawat semua. Duk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan pun satu apabila sudah tawaf saat ni tu, Sufyan pun tanya, "Hei orang muda, aku nak tanya sikit weh." Nak tanya kan? Nak tanya sikit, nak soal sikit. Kenapa dia kata boleh muslawat semua? Tika tawaf kiling pertama baca selawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kiling kedua pun baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka yang muda saat ni pun jawab, dia kata boleh amma ni wa amma ni. Lepas tu Sufyan Tsauri pun royak tak, aku ni mu kenal tak? Tanya orang muda. Orang muda tak, amma tak kenal. La a'rifuka, aku tak kenalkan di kau. Apakah sekarang ada Sufyan tak? Ana Sufyanus Tsauri. Aku ni ialah Sufyanus Tsauri. Orang muda kata aku tak kenal, tapi nama ni masyhurnya, latahnya Sufyanus Tsauri daripada ulama yang kedebel, ulama yang masyhur. Aku duk dengar nama ni tu lama dah, tapi aku saat ni tu tak ada kenal tu. Tapi di hari ni aku boleh kenal tu. Lepas tu kan ada Sufyanus Tsauri kok mana, sebab apa puca kok mana boleh muslawat 7 keliling tu duk selawat semua, bahkan ada doa yang tertentu. Maka jawab orang muda yang kata, aku ni mari kali ingat orang tua aku nak mari buat haji. Tiba-tiba aku nak mari buat haji tu, orang tua aku jatuh sakit. Ya tahu orang tua aku jatuh sakit. Jatuh ke sakit teh. Yakni jatuh sakit lah orang tua aku ni. Jatuh ke sakit teh. Apabila sakit duk tunggu nak mengejar haji saat ni tu, maka tak boleh nak buat haji. Orang tua jatuh sakit, kau sari kau berat. Apabilanya ni nak kini berapa? Apabila dekat-dekat dia nak mati, apabila nafas dia tubik, roh dia pun keluar, ayah dia saat ni tu dia. Apa dia? Ayah dia saat ni tu muka hitam letak. Hitam lengup muka ayah dia. Ayah bagi fulan bin fulan daripada laki-laki yang muda saat ni tu, muka ayah dia tu hitam. Maka apabila hitam dia kejut. Apa kesilapan ayahku ni? Apa kesilapan bagi ayahku saat ni? Apa kesilapan ayahku ni? Apa kesalahan ayahku? Maka dia pun saat ni tu tahu nak buat gimana. Dia pun ambil kain tudung ayah dia hak muka hitam saat ni.
Jadi apabila saat ni kain tudung saat ni tu dia pun teriak, dia pun menangis, apa ni kesilapan ayah dia, apa kesalahan ayah dia. Dah. Duk mari saat ni tu dia pun tidur. Dah. Dia pun tidur satu ketika. Nah, maka di dalam tidur dia saat ni tu, maka berjumpa dengan mana? Dalam keadaan begitu saat ni tu. Nah, dah berjumpa dengan satu orang yang muda, yang janguk, yang comel, mari sapuh nah muka orang tua dia. Sapuh 3 kali. Sapuh turun. Sapuh dalam mimpi dia. Sapuh tu gitu dah. Lepas tu muka ayah dia, hak yang hitam, hak yang cuma, hak yang nampak gelap gelemak, jadi putih, jadi cerah, jadi berkilat, jadi percaya serta itulah. Maka orang muda tanya saat ni tu, apabila ya saat ni tu orang yang putih yang janguk mai sapuh dalam mimpi dia, sapuhkan ayah dia yang muka hitam, yang muka gelap, muka cemas saat ni, maka orang muda yang janguk mai sapuhkan muka dia, sapuh muka ayah dia saat ni, dia jadi cuci, jadi berkilat, jadi percaya. Maka ketika orang muda sapuh saat ni tumit daripada pala pergi ke tubuh, pala pergi tubuh, maka apabila orang laki-laki mai sapuh ni nak pergi, maka yang muda ni pergi pelukkan orang saat ni. Dah. Dia pelukkan orang saat ni tu, dia peluk pah. Dia kata, hei, aku nak tanya sikit, mu ni siapa ni? Mu ni siapa ni? Boleh mu saat ni tu mari pak mu sapuh muka ayah aku, sapuh muka ayah aku. Nah, maka muka ayah aku jadi bersinar daripada gelap dan pula daripada zulmah, maka jadi cerah. Maka jawab yang putih, yang janguk saat ni tu, yang comel saat ni, dia kata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini ialah kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun dah. Dah. Engkau ya Rasulullah, engkau ya aku ni Rasulullah. Kemudian orang muda saat ni pun royak. Dia kata nah, mu tahu kedak kesilapan bagi ayahmu. Dia tanya orang muda. Rasulullah tanya orang muda tanah, mu tahu kedak ayahmu boleh muka hitam ni? Apabila nyawa dia tu baik, roh dia tu baik, maka muka dia jadi gelap, muka dia jadi hitam, muka dia jadi zulmah. Mu tahu dak kesilapan ayahmu? Dia tak tahu. Ya Rasulullah. Dia kata mu tak tahu. Ayahmu tah dunia dulu deh. Dia buat semua orang panggil ayahmu ni fasik. Kerja semua, tak ada kira berjudi, minum, arak, berzinat. Semua daripada perkara-perkara yang maksiat hak besar-besar, maka ayahmu kerja semua. Judi, minum arak, minum, berzina, apa saja, bercuri macam-macam. Daripada perkara-perkara fasik, ayahmu tu buat semua. Ni Rasulullah royak pada orang muda. Maka dia pun menengok. Lepas tu Rasulullah kata, kenapa aku mari di hari ni? Ni kita nak ni. Kenapa aku mari jumpa dengan ayahmu ni, hei orang muda. Lepas aku mari tu, aku sapuh di muka dia, sapa kaki dia, sapuh di muka dia, sapa ke bawah, sapuh di muka dia, sapa ke bawah. Kerana ayahmu ni satu orang fasik, satu orang kerja semua maksiat yang besar. Tapi kerana dalam dia duk kerja yang fasik, kerja yang besar, berjudilah, berzinalah, minum arak lah, makan riba, bermacam-macam buat semua. Tapi kerana dia dalam ketika dia fasik sekalipun, dia tak terlupa selawat ke atas aku. Dia duk selawat semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini dengan sebab kelebihan, dia duk selawat ke atas aku mari ke syafaat ke dia. Aku mari tolong dia. Ini nak kena dia kata, kelebihan bagi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan walaupun dia berdosa sangat-sangat, banyak dosa, banyak fasik dengan Allah Taala, tapi kerana dalam fasik dia tak lupa selawat atas Nabi, maka ketika dia mati, maka Nabi mari sedih sapuh muka dia. Ni ayat kata rupaan yang cemar, rupa yang jahat, rupa yang hudah, maka Nabi mari sapuh sebagai nak syafaat kepada dia kerana dia selawat tak tinggal kepada Nabi. Ini ibu bapa. Sebab itulah orang muda ayat kepada Sufyanus Tsauri, ini kihnya dan inilah puca, sebab itulah ku tawahkan Baitilah 7 keliling, aku tak tinggal ke selawat atas Nabi kerana ayahku tu disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tu ijazahkan selawat padaku dalam mimpi. Allahu akbar. Ibu bapa, tengok Allah Subhanahu wa taala, ya sayang kepada Nabi. Pada Nabi, selawat atas Nabi sangat besar. Adapun amalan ibadat yang lain, Allah Subhanahu wa taala titah dengan kita lagu lain. Tengok, aqimus salah, kita hendak berdirilah oleh kamu akan semaya, wa tu'tu zakat, dan hendak tunailah kamu akan zakat, wa tahujjul baita, dan kamu tunaikan haji. Tuhan kita pada kita,
Tapi ada pun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kita gana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok ni. Ada pun selawat atas Nabi, Allah Ta'ala tak khitab kita. Ada pun semaya, aqimus salah, semayalah kamu akan semaya, dirilah kamu akan semaya, wa tu'tu zakat, dan tunailah kamu akan zakat. Ada pun bab semaya ni, Tuhan tunai, Tuhan suruh kita, nak khitab pada kita semua manusia dan orang berimeh, dan haji pun khitab pada kita. Tapi masalah selawat Tuhan mula dengan diri dia. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, selawatlah ia ke atas nabi. Nak datanglah selawat ni besar, selawat ni tinggi. Allah Taala pelebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Taala tak mulakan dengan hamba-hamba dia. Allah Taala tak mula dengan kita. Allah Taala mula dengan dia sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini nak kata besarnya selawat atas Nabi. Sebab tu marilah kita pakat-pakat selawat atas Nabi. Jangan lebih-lebih lagi di dalam keadaan darurah macam ni berkelai kabut. Marilah kita saat ni tu selawat atas Nabi. Banyak-banyak ibu bapa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Banyak selawat, banyak kata selawat, banyak membasah lidah dengan selawat. InsyaAllah kita disyafaatkan oleh Nabi seperti ayah bagi seorang yang muda. Dia mati, apabila dia mati muka dia gelap gelemak, muka dia tu zulmah. Tapi nak kata dia tu walaupun kerja pasik, kerja maksiat yang besar, berzina lah, minum arak lah, makan reba lah, buat nyanyi kok okay? Tapi kerana dia tak tinggal selawat tan Nabi, Nabi pun mari syafaat dia sendiri ibu bapa. Nah, itulah yang amal nak hujung dengan cerita saat ni, sama-sama kita boleh beramal Kamu dia mau nak cerita sikit soalannya hak semalam, mau rasa tak puas hati sikit, ada mau tanya soalan. Nah, masalah gapo yakni masalahnya soalan tu soalan bagi orang yang gapo. Yakni orang uzur. Nah, malam kita jawab dengan tidak ada kenyataan sangat-sangat. Masalah orang yang uzur, hak tidur tika, lekat tika. Masalah orang jadi amal perut ataupun amal pak, nak pergi situ sini pun tak boleh. Nak tolong diri sendiri pun tak boleh. Kena orang tolong belakang, nak asmaya pun orang kena tolong. Dan nak berak pun kena tolong. Basuh berak pun kena orang tolong. Cuci masalah kecing pun kena orang tolong. Jadi amal nak uyak dalil sikit lah. Malam nak uyak dalil tak boleh sepenuh sangat. Jadi dia mau tanya, apakah hukum orang sakit lekat tika ataupun lekat tempat tidur? Harus ke tak dia jamak? Malam kita jawab dengan reka-reka tu tak boleh. Jadi cara umum. Di malam ni kita nak wayak dengan secara ada adillah sikit sebanyak. Lagi pula asalnya tak boleh nak tak boleh nak jamuk bagi orang uzur tak boleh nak jamuk. Itu perkataan yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan pula Imam Syafi'i. Asal tu nak wayak asal tu. Asal marinya orang uzur dan pula orang tidur tika seperti orang jadi amal pak, nak bangun tak boleh bangun, kena orang akik. Masalah nak kecing, kena orang tolong akik we. Basuh pun kena orang basuh. Nak berak pun kena orang akak. Bagi orang ni boleh ke tak boleh? Jadi yang telah menjalani oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada asalnya tak boleh. Tak boleh nak jamu. Hak kuasa tak ada kena kecek. Dengan mulai ibu bapa yang menanya semalam, masalah kuasa tak tepi. Kuasa ni walaupun orang ni sakit setara mana nak bangun tak boleh tidur lekat tika berbulan-bulan bertahun-tahun, hak kuasa ni Tuhan tidak memperharus. Ulama kata illa lil musafiri, bagi orang safir saya kecuali boleh dia saat ni tu nak kurang hak 4 boleh buat 2, dia nak kecil hak 4 boleh buat 2, dia nak ringkas daripada 4 ke buat 2, hak tu boleh bagi orang musafir. Adapun orang uzur, orang sakit, hak ni tak boleh semata-mata. Tapi hak dok khilaf di antara ulama, ikhtalafal ulama, duk selisih di antara ulama-ulama. Dia kata masalah hak orang sakit ni kata daripada perkataan hak asalnya tak boleh, tapi ada perkataan mari selepas pada tu daripada perkataan setengah daripada ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, ataupun daripada perkataan Ibnu Abbas, yang katanya Nabi satu ketika ia ada jamuk semayah.
Jamak semaya zuhur dengan asar dan jamak semaya maghrib dengan isya dengan keadaan Nabi tak ada uzur, Nabi tak ada musafir. Maka ulama tilik kepada hadis tu bermakna katanya orang yang sakit boleh dia nak jamak semaya. Ulama mari takwilnya makna kata orang hak tidur lekat tikar. Orang ni nak tolong diri tak boleh. Makna nak ambil asmaya, orang kena tolong ambil asmaya wi. Lepas tu dia nak berak, orang kena tolong akik wi dia berak. Lepas tu basuh berak wi ke dia. Dia nak kecing pun, makna kata dia kena orang tolong dia. Makna kata orang uzur ni, orang al-marid ni, yang sakit ni, maka ada ulama kemudian daripada fiqh yang semasa dia kata orang sakit ni harus jam'us salataini, yakni jamukkan dua semaya, yakni jamuk gharib dengan isya, zuhur dengan asar. Kata ulama dia boleh nak jam'us salataini, nak menjamuk akan dua semaya, yakni zuhur dengan asar dan pula maghrib dengan isya. Tu payah hukum tu baik belasir. Qasar dah kena kecah tu tak boleh. Walaupun uzur lah mana, sakit lah mana, qasar tak boleh. Ulama kata harus qasar. La yajuzul qasru illa lil musafir. Tidak harus qasar malaikat orang musafir saja. Adapun jamuk bagi orang uzur tu boleh. Boleh uzur, boleh dia nak jamuk semaya kerana ada masyaqqah, yakni kerana ada masyaqqah, kesusahan. Maka ulama ambil kaedah mai kata al masyaqqatu tajlibut taisir. Bermula masyaqqah, kesukaran, kepayahan. Sebab nak bangun pun payah, mana nak balik pun payah, nak basuh kecing pun payah, nak basuh berak pun payah. Maka ulama paharuh ke dia, rukhsah dia, boleh dia nak jamukkan dua semaya. Kamar dia boleh jamuk ke apa? Jam'us salataini, apa dia? Taqdiman wa ta'khiran. Boleh nak jamak takdim, yakni nak semaya isya dalam waktu maghrib, semaya asar dalam waktu zuhur. Ataupun jamak takhir, yakni nak semaya zuhur dalam waktu asar, ataupun nak semaya maghrib dalam waktu isya. Tapi ulama kata paling aula bagi orang uzur ni, ya jamak takhir. Jamak takhir molek bagi dia. Itulah alasan. Maka Tuhan kata mana dalil kata boleh dia tu nak jamak. Tuhan kata fattakullah mastata'tum. Maka hendak takutlah oleh kamu, hendak takwalah oleh kamu akan Allah mastata'tum, mana selama kuasa kamu. Kamu kuasa setara mana, kamu boleh buat setara mana, maka buat sekadar tu. Tu makna kata fattakullah, maka takutlah kamu akan Allah mastata'tum, selama mana kamu kuasa. Mun kuasa pesing mana, buat sekadar tu. Misalnya dia nak tidur tidur tika, nak bangun tak boleh, nak kecing orang kena tolong, nak ambil asmaya orang kena bantu, lagi pula nak berak pun kena orang bantu. Maka orang ni diperharukan oleh syarak, dia nak jamuk dua semaya qasar tak harus bagi dia. Dia orang panggil ayat dalam ayat Tarabun, surah Tarabun tu, fattakullah mastata'tum. Ayat ni belah boleh dia saat ni nak jamuk semaya tapi bukan qasar. Lagi pula dalam surah Baqarah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memaksa Allah akan seorang malaikat perkara yang dia kuasa. Hak tu daripada dua ayat kata boleh bagi orang yang sakit, orang yang uzur hak lekat tika, dia nak jamukkan akan semaya kerana dia tu ada masyaqqah. Kerana kaedah usul fiqh kata al masyaqqatu tajlibut taisir. Dan perkataan Nabi, perkataan Nabi tawaqaulin Nabi li Umaran ibni Husain. Ali Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma, salli, semayalah engkau qaiman hal keadaan engkau tu berdiri, fa illam tastati fa qaidan, kalau mu tak kuasa berdiri Nabi kata musmayalah duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau mu tak kuasa nak semayalah duduk maka musmaya atas lambung, di atas menyengai. Kemudian Nabi kata lagi fa illam tastati fa mustalqiyan, maka mu tak kuasa nak tidur menyengai, tak kuasa sembahyang menyengai, maka membayar dengan keadaan menetang. Waffaqallahu al-jami' lima yurdihi. Gitu lebih kurang. Patut dia mau tanya bapa rau mi kamtam, rauเคย เคย apa ni, yom pum mi ustazบอกยอมผมsi yom kau niมีอุสตะบอกยอมsi punไม่ได้ni dia mau tanya masalah celuk cat rambut boleh ke tak boleh. Kamtam dia nya tak leh. Jawab mudah-mudah kata yom pum, yakni dia celuk cat rambut. Lebih-lebih lagi dia rambut berubah. Lepas pada tu dia nak yom pum dia saat ni tu dengan si
tu mana kata yom pum นะยอมสีผมไม่ได้เราเลิกเลยยอมผมและเราใส่อินาอินาส่วนใหญ่มาจากอินเดียแบบชนิดผมได้แบบชนิดผงอินาชนิดนี้ใช้ย้อมผมได้ไหมบาบอช่วยแนะนำหน่อยnah masalah ย้อมผมni masalah celuk rambut. Jadi masalah rambut ni boleh kedak dia kata babo dia nak tanya daripada Abdul Rahman kata rau qiyam pum yakni dia makna kata celuk rambut. Ya biasalah masa muda-muda dulu dia pakai masalah yam pum yakni dia celuk rambut dia dengan cahaya lain daripada hitam. Lebih-lebih lagi daripada fok-fok rambut berubah dah dia bahasa tak sini nampak tua ataupun janggut dia tu berubah bau dia berubah maka dia pergi celuk akan rambut dia dengan cahaya-cahaya hitam ataupun cahaya-cahaya yang lain. Kemudian jangan mau tanya boleh ke tak boleh hukum masalah kita pergi celuk rambut kita dengan cahaya-cahaya yang warna-warni pada merah ke ataupun sporella ni lah. Ya yom pum dia celuk rambut dia dengan cahaya putih star. Dengan cahaya apa? Cahaya koko ataupun daripada cahaya namtan masalah. Boleh ke tak boleh masalah ni? Jawab kata tak boleh. Kenapa? Kerana kita mengubah akan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Tuhan ni rambut kita ni. Rambut kita dikatakan kejadian Allah. Tuhan jadi sangat-sangat comel dah hitam. Apa tu hitam tu? Comel dah. Kita rasa tak puas hati dengan rambut kita hitam weh. Kita berasa nak celuk jadi merah ataupun jadi si compu ataupun jadi cak lima. Masalah. Maka ini tak boleh celuk rambut malaikannya ina. Ina tu boleh. Tak ada kira lah ina pada India ke mana. Ina tu tak apa. Celuk ina tak ada masalah. Kalau celuk dengan cahaya, dengan cat yang dicelukkan rambut, hak tu tak boleh. Ina tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Lepas tu tanya lagi, salam babo. คืนนี้จะทำบาบอเรื่องอาบน้ำประจำเดือนว่าซะหรือไม่พอดีมีแผลผ่าตัดอยู่แผลผ่าตัดอยู่แต่ประจำเดือนเราหมดแล้วแผลนั้นไม่ได้โดนน้ำเพราะยังไม่ได้หายอีกอย่ารู้ว่าที่เราอาบน้ำประจำเดือนไปtu sah หรือไม่ Ni masalah orang mari he dia tanyanya mari he setengah daripada saudara kita dia tanya dia katanya jadi masalah kita saat ni tu ada play tu mana tak ada kira lah play tangi ke paruk ataupun kita luka tangi ke sebab balik mutu kan masalah kita tadi habis mudah-mudahlah balik mutu ataupun pelaga kereta adalah play di tangi adalah play di perut masalah ada luka di perut ataupun luka di tangi. Kemudian ketika ni kita pergi mandi wajib ataupun mandi pak jam deng. Ikutlah mandi pak jam deng ko mandi wajib tak kira tu masuk laka tu. Deh. Apa di planan plan patak tu ni dia kata plan patak yang ni buat amaliyah. Makna kata amaliyah belah perut masalah dia lepas beranak. Lepas pada beranak ataupun dia jadi karir ke masalah bomo tu belah perut dia. Belah perut dia saat ni tu duk mari dia mai pak jam deng. Mari hai lepas daripada tu dia nak mani hai dia saat ni tu dia tak boleh kena tempat mana misalnya nak mani hai dia mani janabah dia tak boleh nak kena di pak paruk ataupun pak luka bomo belah saat ni sebab jadi nyakit ke apa kalau retina kebanyakan jadi makring di mulut kalau orang jatuh jadi kareh maka belah saat ni tu dia tu nak mani pak can dengan mani hai dia kemudian situ tu nak kena air tak boleh sebab bomo larang. Bomo kata jangan duk kena air situ. Kalau kena air saat ni tu nak pelemung saat ni tu lama hingga. Dan satu lagi bomo kata kalau kena air acak-acak maka nak jadi berbahaya ataupun nak membawa kepada merbahaya ataupun jadi nak membawa kepada jadi merbahaya ataupun jadi lama hingga ataupun membawa kepada kau tambah sakit nak jadi menanah gitu gini masalah. Bomo yak lagu tu. Jadi masalah gini daripada saudara kita tanya ni Kamani kita nak mandi junub ataupun mandikan masalah haid kita gana. Kita mandi. Mandi. Misalnya tangan kita ada luka. Misalnya di tangan. Ataupun kita belah di perut. Maka sini tu dia kata dengan pasti. Mandi. Mandi tepat boleh mandi.
Niat. Saja ku mani janabah ataupun mani mengakak hadap sah kerana Allah Ta'ala, ataupun ku mani nahi kerana Allah Ta'ala, mengakak mani nah. Saja ku mani mengakakkan hi kerana Allah Ta'ala ataupun mengakak hadap sah kerana Allah Ta'ala, mani sining maka bomo buh pasti ataupun buh jabih. Makna kata tempat buh jabih ni tak boleh kena air lah. Bomo kata kalau kena air jadi berbahaya. Jadi luka tu lama hingga lagi pula membawa pada kena kau sakit. Misalnya jadi menanung tining, maka kita mani hak tempat mana boleh mani. Mani juruh tah pala, juruh gonyoh kok muka kita, kok telinga kita, kok tangan kita. Nah maka kita gonyoh habis. Rata dah kok celah-celah perut, celah pusat, gapo celah hidung nah. Ni makna kata sunat belaka ni. Dah dalam lubang lingkup ke siapa dah luar ni. Hak luar ni. Maka wirata molek, maka sini dok tepek plastik lagi. Nah, hak sini tu kena mani dak. Jawab tak nak mani tak boleh bomo lari sebab takut berbahaya ataupun buat pada parut tu lama hingga. Hak sini ni tak kena air. Tujuh sini tak kena air, maka di sini kita ambil tayamum. Kita carikan tanah pusu ataupun tanah yang cuci, maka kita maribuh di dalam neka. Nah, neka saat ni tu, faham molek ni? Mani dia lain pak, hak boleh mani kita boleh mani, kita mani. Tapi hak tak boleh mani ni kita ganti dengan tayamum, yakni tabdil dengan tayamum, tukar dengan tayamum. Hak mani dia lah habis dah. Lepas tu kita cedera sudah ambil tanah sikit yang cuci pada tanah pusu, kita ayak dengan kain, maka itu baik tanah nikah. Maka kita tayamum. Mana tayamum? Dua rukun dia. Tayamum ada ruknani, at-tayammumu ruknani, dua rukun. Maka kita buh tanah saat itu nikah, maka kita tepuk kali pertama. Tepuk bah situ, lekatkan tanah pasir itu lekat di tangan ni. Lepas tu kita mari niat, saja aku bertayamum kerana nak memperharuh akas semaya. Siapa muka? Dah. Lepas tu kita tayamum pula dua. Nah, tepuk pula tahap ni kita getak dulu. Getak habis tanah ni, maka kita mari tepuk semula pula sekali lagi, maka kita mari sapukan tangan kita. Ni hak ni ganti mana tanya ni? Ganti daripada tepat hak luka kita yang tak boleh kena air. Faham molek kadang-kadang faham lagu lain tu. Kadang-kadang you faham kena. Tak boleh mi asmaya tangan balik mutu, maka tayamum bukan tayamum habis tu. Nama kita tayamum ganti tak ada kena mi asmaya dak. Makna kata luka sining taruh ikat, kalau belak dak sining, belak sining buh plastik. Tak boleh kena air ni, bomo tak boleh kena air. Maka kita saat ni basuh, mana boleh basuh? Kodan ni basuh tangan ni. Basuh kamu istinsyak, basuh muka, lepas pada tu basuhkan tangan, hak boleh basuh tangan ni. Hak ni sekat ni boleh basuh. Lepas tu pala sapuh, basuh linga, basuh kaki. Lepas tu hak tak boleh nak kena air, hak sini kita ganti dengan tayamum. Tu cara yang kita ganti dengan tayamum. Insya-Allah. Sekadar tu dulu malam ni. Dia kata 2/6 hang Allah. InsyaAllah Lepas tu kita bawa raum. Apa ni? Raum Bangan Quran. Sam yuzud. Sam yu. Samsit yus. Samsit yuh. Hari hadiah. Hayati sia ciwit bangkanอ่านตานคนตานกลับอ่านที่บ้านถ้าจะวากิลให้อ่านดูอาขอตามเพียงคนเดียวได้ไหมเพราะรวมได้เพราะจะรวมตัวไม่ได้boleh tak ada apa. Jadi dia tanya masalah baca Quran lah ni, ya masalah juga di hari ni. Masalah gana, masalah nak beripung tak boleh. Lepas tu nak baca Quran tu, nak baca Quran saat ni tu, nak beripung pun tak boleh lah ni Covid ni. Sebab corona dan Covid tak boleh nak beripung. Kalau beripung maka tak boleh lebih daripada 10 orang ataupun lebih-lebih lagi 50 orang nak ke atas tak boleh. Jadi nak buat makan besar-besar tu pun tak boleh. Dia kata babo rau bangan Quran mut sam yu 30 yuh. Lepas tu hadiah hayat tisya ciwit bangkan. Kita bagi, kita nak bacakan Quran, lepas pada tu kita nak hadiah kepada pada waris-waris kita, tok nenek kita, ibu dan bapa kita sudah meninggal. Lepas tu kita nak hadiah kepada dia tu, tapi kita bagikan Quran sejus orang.
Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Kita royaklah hak kita bagi tu, kita panggil dah bagi tu, kita royaklah ni royak telefon kan tak ada apa lah ni. Gana mudah royak telefon nama mak kita, nama ayah kita, nama gapo royak dia, misalnya Halimah binti Abdullah, Zakaria binti Yusuf. Royak demo baca nah sejuh nah. Lepas tu tak apalah. InsyaAllah saya nak urilah pada demo. Sebab lah ni nak buat beripung ke apa tu tak boleh di rumah dah. We demo tu baca royak demo ni pun nama ayah kita, mak kita dan waris-waris kita semua minta siapalah. Nah, pahala-pahala Quran ni kepada ayah kita, mak kita dan pula tok nenek kita. Lepas ada tu kepada segala daripada muslimin-muslimat misalnya. Adakah boleh? Jawab kata tidak bermasalah. Nah, tidak bermasalah. Kita nak gawa? Yakni kita saat ni tu baca lagu tu. Lepas pada tu dia kata bolehkah kita saat ni tu nak wikan pada satu orang tu baca doa khatam. Tu pun tak ada masalah. Nah, tak ada masalah tapi royak nama wi betul. Nah, adakah pahala tu siapa? Siapalah kepada si mati. Insya-Allah biiznillah siapalah pahala pada si mati. Nah, insya-Allah tak ada masalah tu. Bagi seorang tu royak nama wi nyata molek. Nah, baca Quran 30 samsik yuh. Lepas tu kita hadiah pahala kepada orang panggil ke poyat kita sia ciwit dah tu kita hadiah. Lepas tu wi seorang wakil pada seorang tu baca doa khatam Quran. Tak ada masalah tu. Tak ada jadi masalah. Sekadar tu dulu dengan kata aku lu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.